Bekas Ketua Pengarah Kesihatan akan saman. Oh, ini panas nih sahabat semua. Apa sebenarnya berlaku? Jadi ini yang menarik untuk saya kongsikan. Dan perkara kedua, walaun-walauntit yang saban hari menfitnah, menghasut kerajaan hari ini katanya gagal dan sebagainya. Tidak peduli rakyat katanya. Tetapi mereka pun mendapat bantuan yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, untuk pertamanya saya ingin kongsikan dengan Anda. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Orlando Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita ikuti berita gempa hari ini. Gambar disalahguna promosi produk Hisam mau saman. Jadi itu antara perkara yang berlaku dan kenapa bekas Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia ini mahu untuk menyaman. Jadi siapakah yang menyalahgunakan? Jadi satu hantaran berbayar di Instagram mendakwa bekas Ketua Pengarah Kesihatan itu yang terkenal kerana merawat pesakit tanpa menggunakan ubat-ubatan. Jadi bekas Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah mahu mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menggunakan gambar dan namanya untuk mempromosikan produk tanpa kebenarannya. Dalam hantaran di Facebook, Hisham menyeru pengguna media sosial supaya berhati-hati dengan kenyataan dan dakwaan palsu menggunakan nama dan gambarnya yang kini kembali tular. Katanya, saya akan mengambil tindakan undang-undang dan berharap ini menjadi pengajaran kepada semua. Jadi silah berhati-hati dan jangan percaya dakwaan tidak bertanggung jawab oleh penipu yang terdesak katanya. Hisham turut berkongsi tangkap layar satu hantaran berbayar di Instagram yang menggambarkan beliau terkenal kerana merawat pesakit tanpa menggunakan ubat-ubatan. Ini bukan kali pertama nama dan gambar Hisham yang juga seorang pakar bedah digunakan tanpa kebenaran. Pada November 2023, Hisham mendakwa sebuah syarikat penjual herba tradisional Cina melakukan pemasaran tidak bertanggung jawab selepas menggunakan gambar dan namanya untuk mempromosikan perniagaan mereka. Dalam gambar yang dimuat naik di X, Hisham menunjukkan apa yang kelihatan seperti satu keretan akbar menggunakan gambar dalam artikel mengenai ramuan teh herba. Jadi perkara itu kemudian selesai selepas syarikat tersebut menyatakan Hisham tidak pernah memperakui mana-mana produk mereka dan tidak berniat untuk mengelirukan orang ramai. Jadi dalam kenyataan bersama, Hisham dan syarikat itu menyatakan bahwa sebarang salah faham telah selesai secara bersama. Jadi itu dia sahabat semua. Jangan mudah terpedaya ya dengan segala berita-berita yang anda nampak di media sosial. Karena semua apa yang anda nampak itu tidak semuanya betul. Dan mungkin ianya satu perkara yang dibuat hanya kerana mengat keuntungan dan sebagainya. Begitu jugalah ya dengan fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh walaun-walauntit lebay-lebay. Geng-geng sitro pembangkang Perikatan Nasional. Bukan semua yang mereka katakan itu benar. Dan 99% semuanya itu adalah palsu, fitnah, hasutan semata-mata. 1%-nya itu perlu dibuktikan. Itu pandangan saya sahabat semua. Walau bagaimanapun walaun-walauntit ini yang seringkali memberikan julukan ataupun panggilan jelik kepada Perdana Menteri kita. Dan apabila Perdana Menteri mengumumkan untuk sumbangan tunai ramah ini dinaikkan, maksudnya apa yang mereka dapat juga akan bertambah hari ini. Ya, apabila dimaklumkan sekali lagi tidak kira siapa pembangkang kah, walaun yang tiada otak kah, lebay-lebay kah, ataupun ustaz-ustaz caki penfitnah ustazah kah, mereka tetap mendapat sumbangan tunai rahmah. Jadi sumbangan asas rahmah yang disalurkan MyKad akan disalurkan mulai esok hari Rabu. Jadi itu perkara yang menarik dan saya percaya ianya sedikit sebanyak memberikan senyuman ya kepada ibu bapa keluarga yang memang memerlukan ya bantuan daripada pihak kerajaan. Jadi kerajaan akan menyalurkan sumbangan asas rahmah SARA melalui pengenalan atau MyKad secara bulanan kepada 700,000 penerima miskin dan miskin tegar seluruh negara mula Rabu ini. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penyaluran SARA melalui MyKad dibuat bagi memastikan golongan miskin menerima manfaat dalam bentuk barangan termasuklah makanan asas. Katanya lagi, menjunjung prinsip kesaksamaan dan nilai manusiawi yang menghidupkan kerangka ekonomi madani. Penyusunan semula kewangan kerajaan ini memastikan
hasil dapat memanfaatkan rakyat terbanyak, kata kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan hari ini. Kementerian Keuangan juga memaklumkan kadar bantuan SARA yang ditingkatkan dengan isu rumah miskin dan miskin tegar dalam rekod IKASI bakal menerima Rp2.100 untuk tahun 2025 berbanding Rp1.200 pada tahun sebelumnya. Bantuan SARA sebanyak Rp100 sebulan akan dikreditkan ke dalam MyKad penerima bagi Januari hingga Mac 2025 katanya. Dan kadar bantuan itu akan ditingkatkan kepada Rp200 sebulan mulai April depan, kata kenyataan itu lagi. Jadi mekanisme yang seragam ini adalah penambahbaikan daripada tahun lalu berbanding penyaluran bantuan secara tunai 2 kali setahun kepada penerima SARA yang bermustautin di Sabah, Sarawak, Labuan katanya. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, penambahbaikan SARA merangkumi sebahagian daripada peningkatan peruntukan belanjawan 2025 bagi sumbangan tunai rahmah, istiar dan SARA ke tahap yang tertinggi dalam sejarah, iaitu 13 bilion berbanding 10 bilion pada tahun lalu. Selain itu, 5.4 juta penerima istiar turut akan menerima bantuan tambahan SARA mulai April 2025. Ini terdiri daripada 700,000 penerima SARA sedia ada dan 4.7 juta penerima istiar sedia ada yang tidak berada dalam rekod IKASI. Bagi kategori isu rumah, tambahan sumbangan SARA adalah sebanyak 100 sebulan. Golongan warga emas tiada pasangan pula akan menerima sumbangan SARA sebanyak 50 sebulan. Di bawah program SARA, penerima boleh membeli barangan keperluan asas terpilih dengan menggunakan MyKad di kedai-kedai runcit berdaftar yang kini berjumlah lebih 120,000 berjumlah lebih 1.200 buah di seluruh negara berbanding 700 buah pada tahun 2024. Jadi penerima SARA boleh menggunakan kredit yang disalurkan untuk membeli barang keperluan asas terpilih di bawah kategori barangan kebersihan diri, ubat-ubatan dan peralatan persekolahan selain daripada barang makanan asas terbaik. Jadi itu dia, sekali lagi sahabat semua, kita ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani dan juga khususnya Perdana Menteri kita yang sentiasa cakna rakyat, ya, memberikan keutamaan kepada rakyat, khususnya golongan biawat pulu, miskin tegar, ya, untuk diberikan mendapat bantuan seperti SARA, istiar dan sebagainya. Walau juga tidak terkecuali, walaupun saban hari, setiap malam, setiap subuh, setiap hari siang tidak kira, terus menfitnah, terus menghasut, membenci kerajaan hari ini. Ya, tidak tahu lagi lah, adakah mereka menerima uang itu? Kalau mereka terima, adakah mereka juga sanggup berterusan untuk melakukan dosa fitnah, hasutan dan sebagainya? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapan kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.